Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pasal kelima ni kita ni fidyah puasa ni. Fasal pada menyatakan fidyah puasa yang wajib. Nah, iaitu suatu mud daripada jenis kut. Jenis kut ni makan itulah gandum jugalah. Yang memberi akal fitrah, supaya fitrah lah. Kalau kita dah juga taksir itu juhiyah lah ni tak menjelaskan agama gitulah lebih kurang dah. Jadi fidyah ni makanan yang macam kita bayar fitrah lah, gitu lebih kurang. Wajib bermula wajib fidyah itu dengan tiga tarik, tiga jalan, tiga perkara lah nah. Tarik yang pertama tu maksudnya luput daripada luput diri dari puasa sebab tertinggal puasa lah, sebab mati atau sebab tiada kuasa atas puasa dah. Pertama mati, dia nak puasa balik tak boleh lah, dia mati dah. Yang keduanya tiada kuasa atas puasa, maksudnya tak mampu lagi nak puasa dah, tua sangat kau dah. Maka iaitu pada dua bahagi dia. Yang pertama tu ada dua bahagi pula dah, dua macam pula dah. Pertama, orang yang mati dia ada atasnya qada puasa yang wajib daripada Ramadan dah, atau daripada nazar atau kafarah. Yang ada sama ada wajib Ramadan ataupun wajib nazar ataupun wajib kafarah dan denda lah. Nah. Dan dapat ia mengqada dia pada ketika hidupnya nah. Masa hidupnya dia qada, maka tiada qadanya akan dia tak perlu qada lah. Dia buat dah nah. Ini bukan maksudnya. Dia sempat masa dia untuk qada, tapi dia tidak ada diqada akan dia dan dia tak qada juga dah. Atau tiada dapat mengqada dia pada ketika hidupnya. Tak ada nak qada lah. Sama ada sengaja lah. Pertama, tidak diqadanya dengan sengaja atau tidak mengqada ketika masih hidup. Tetapi adalah puasanya itu luput dengan tiada uzur. Tak ada uzur lah. Tinggal tu tanpa uzur dia. Maka dikeluarkan fidyahnya, dia bayar fidyah lah daripadanya harta peninggalannya. Jadi ambil daripada harta peninggalannya lah. Bagi tiap-tiap sehari satu mud. Setiap sehari ni satu mud. Kita bicara saat ni lah. Mud dari kut tadi lah. Jadi makan yang asasi lah. Kut tu gandul sana lah, kita ni berah lah kira dah. Maka berbilanglah mud pada fidyahnya. Jadi capu lah, capu darat ke capu hak mana tinggal dah. Dia kena darat lah berapa hari tinggal dah. Itu 9 banyak hari puasa yang luput. Banyak hari mana je puasa luput tu, dia kena darat dengan fidyah dia. Kerana disuruhkan oleh Nabi SAW mengeluarkan makanan akal fidyahnya. Jadi Nabi suruh dia, bukan main-main, dan Nabi suruh bayar fidyahnya. Bagi miskin, orang miskin lah nak bayar fidyah ni. Bagi orang miskin, bukan asnah zakat macam lain dah, kepada orang miskin saja dah. Seperti yang tersebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi dalil dia hadis riwayat Tirmizi. Atau dipuasakan daripadanya oleh keluarganya. So lagi cara, ada dalil yang lain pula. Kalau tak bayar fidyah ialah puasa keluarga dah. Ada dalil lah, kuat juga dah. Lepas tu, dan jika tiada berwasiat ia akan dia dengan mempuasakan dia sekalipun dah. Kalau dia tak wasiat puasa pun boleh keluarga dia tolong puasa dia dah. Dan tiada keluarganya itu asabahnya dah. Dan dimasukkan dalam keluarga tu adalah keturunan asabah lah, berhak terima saka waris lah. Jadi asabah ni orang hak berhak terima gigi lebih pun boleh terima belaka dah, sekalipun tidak menerima harta pewarisan lah. Dia berhak terima lah walaupun dia tidak terima warisan. Dan yang meninggal dah, dari yang meninggal. Jadi orang yang meninggal tak boleh rasa dia pun, dia berhak untuk puasakan orang
mati tu lah, ayah dia ke dah. Atau orang lain dengan wasiat. Ataupun orang lain tapi kena wasiat, orang lain suka sakat ni. Orang lain kena ada wasiat baru dia puasa. Orang lain tak boleh main-main, kena minta izin daripada keluarga dia lah. Ataupun dia kena dapat wasiat dulu. Dan yang meninggal atau dari yang meninggal atau dengan izin keluarga yang meninggal dengan membayar upah atau tanpa upah. Jadi kena dapat izin dulu. Sama ada nak bayar upah atau tidak bayar upah, nak betul puasa, kena dapat izin dulu lah orang helak, orang selain daripada keluarga dia. Kerana hak tu ada pada keluarga lagi lah. Kerana Nabi SAW, sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni. Nabi kata mana? Man mata alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dan ada atasnya qada puasa, hendaklah dipuasakan oleh walinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah ni. Jadi boleh puasalah. Keluarga dia boleh puasa. Dah. Dalam hadis lain dia, sabda Nabi SAW bagi seorang perempuan yang berdatang sembah baginya, jumpa Nabi lah, bahawasanya itu bahawasanya ibu hamba telah mati. Jadi ibu perempuan itu mati dah, ayat ke Nabi dah. Dan ada atas puasa nazar, hamba puasakankah daripadanya? Adakah boleh dipuasa lah mak dia ni dah, ibu dia dah. Maka sabda Nabi SAW, sumi an ummiki dah, puasakanlah untuk ibumu. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibn Abbas. Nabi suruh puasa untuk mak dia lah. Maka jika ada atasnya seorang puasa wajib 30 hari, maka dipuasakan oleh 30 orang keluarganya atau orang asing dengan wasiat mayat atau dengan izin keluarga semati tu dalam sehari, maka iaitu memadai. Kalau bagi sama ramai dah, bagi boleh bagi dah. Katakan 30 hari, kalau sebulan tak setahun tu dalam sebulan Ramadan tak puasa, bagi 30 hari boleh nah, dia kata nah. Mak sehari pun. Dan adalah bandingan seperti ada atas orang haji Islam. Jadi bandingan ni kias dengan haji Islam lah. Haji wajib lah haji Islam ni nak. Dan haji nazar dan haji qada. Kias dengan ni dah. Maka diupahkan daripadanya 3 orang akan mengerjakan 3 haji itu masing-masing, maka dikerjakan oleh mereka itu akan dia dalam 1 tahun juga. Maka iaitu memadai. Jadi pada kali kita upah 3 orang, dia ada dia tak buat haji wajib ni, haji Islam tu ni, rukun Islam dah. Dia tak buat haji nazar, dia tak buat haji qada dah. Apa dia jadi buat sekaligus tu, dia boleh upah 3 orang dah. Jadi dah 1 tahun pun boleh lah. Maka diketahui daripada yang tersebut itu, jika ada bagi mayat itu tarakah, wajiblah dikerjakan salah satu daripada 2 perkara. Ada harta lah, ada harta peninggalan, dia kena buat 2 perkara ni. Yang tersebut itu iaitu mengeluarkan fidyah daripada tarakahnya, daripada harta seraka di harta warisan hak tinggal dah. Atau dipuasakan daripadanya dah. Ataupun puasalah. Tetapi mengeluarkan fidyah itu terafdal daripada mempuasakan dia. Tapi mengikut mazhab kita ni afdalnya bayar fidyah daripada mempuasakannya. Walaupun boleh pilih, lebih afdal ni fidyah. Ada mazhab ni dia kata afdal puasa nak gitulah kan. Dan jika tiada baginya tarakah, tiada peninggalan harta saka dah, maka tiadalah wajib mengerjakan salah satu daripada keduanya, hanya sunat jua. Kalau tak ada harta apa, tak wajib dah. Dan tiada harus lagi, tiada memadai bagi orang yang asing lah, orang luar, orang bukan keluarga tu, mengeluarkan fidyah daripadanya, tak boleh. Dan mempuasakan dia daripadanya, melainkan dengan wasiat mayat atau dengan izin keluarga si mati dah. Jadi kalau orang suka sakat, bukan anak dia, bukan waris dia dah, berhak terima kesaka dia, nak asabah dan sebagainya, maka dia tidak berhaklah puasa melainkan dengan izin keluarga si mati dah. Ataupun dapat izin, ataupun pada wasiat dah. Dan demikian lagi, tiada sah bagi seorang mempuasakan daripada orang
yang lagi hidup. Kalau orang tengah hidup tak boleh nak puasa dia nak. Dan jika tiada kuasa, puasa sebab sangat tua. Walaupun orang itu tua robek pun tak. Dia tak mampu dah puasa pun tak boleh nak puasa puasa dia tak boleh ni. Ataupun atau sakit. Atau kerana sakit pun dia hidup lagi tapi sakit tak boleh nak puasa. Kita tentu puasa dia tak boleh. Itu dia. Sekalipun. Dan disyaratkan bagi keluarga yang mempuasakan daripadanya dan yang memberi izin bagi orang lain untuk itu bahawa adalah ia akil balik. Nak bagi izin ni pun ada syarat dah. Anak-anak dia ke apa biar dia akil balik dulu dah. Adalah bandingannya seperti disyaratkan bagi orang yang menghajikan akal lainnya. Nak haji ke orang lain ni kena balik juga dah. Tak ada budak kecil tak haji ke orang tak jadilah. Keadaannya akil balik dan tiada disyaratkan keadaannya merdeka. Tak merdeka pun tak apa asalkan balik hamba boleh lah. Dan rasyid. Tak nanti ke merdeka dan rasyid lah. Orang cerdik dah. Jadi kerana sahaya dan yang sapih yang bodoh pun tak. Fardu atas keduanya puasa. Dan jika enggan keluarganya yang akil balik itu daripada puasa dan memberi izin pada orang lain atau tiada bagi mayat keluarga tak ada keluarga dah si mati dia atau ada ia kanak-kanak anak-anak ia kanak-kanak saja atau penggila saja, adakah memberi izin hakim akan gantinya atau tiada bersalah-salahan pada yang demikian itu Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dan lainnya. Jadi kalau tak ada anak-beranak dia dah, anak terkecil ataupun gila dah, tidak layak lah untuk beri izin. Dah. Jadi khilaf lah. Dah ada pihak pemerintah kena beri izin ke. Jadi khilaf antara Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dengan Syekh Ramli dan lainnya lah khilaf gitu. Begitulah kata dah. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dalam Tuhfatul Muhtaj, tiadalah hakim memberi izin tetapi jika ada bagi mayat itu tarakah harta pusaka, wajiblah dikeluarkan daripada harta pusaka tu dah. Fidyah juga dah. Boleh kena ambil daripada bekas harta kerja harta pusaka dah. Dan jika tiada baginya tarakah peninggalan harta pusaka dah, maka tiada wajib sesuatu juga pun untuk wajib berlaku dah. Gitulah. Dia miskin bayar fidyah kan dah. Bayar fidyah ni orang ada harta lah. Gitu dah. Tu mengikut Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dah. Dan kata Syekh Ramli dalam Nihayatul Muhtaj Syarah Minhajut Talibin, memberi izin hakim akan orang yang asing, orang helak dan orang yang selain daripada keluarga semati pada mempuasakan daripadanya. Dan jikalau bersalah-salahan waris, kata setengah mereka itu kita keluarkan daripadanya fidyah. Dan kata setengah kita puasakan daripadanya, nescaya diperkenankanlah kata yang menghendaki mengeluarkan fidyah. Jadi utama kita bagi fidyah daripada orang nak puasa. Ada orang kata anak beranak dia, keluarga semati ni ada anak dia nak suruh puasa, ada kata nak bayar fidyah. Jadi kena fidyah dulu. Utama dah. Dari kerana pada memadai mengeluarkan fidyah ganti puasa dengan ijma'. Sekalian ulama bersalahan puasa masih khilaf dekat dengan ulama. Gitulah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh puasa ni, tapi fidyah ni ijma' kata boleh berlaku untuk ganti orang yang sakit, orang mati dia tinggal puasa dah. Ya ada kesempatan lah. Kalau sakit tu tak boleh bangun tu, nak tak khabar tiba-tiba mati. Tu kata tidak wajib lah. Kita tak ada masuk segar. Tapi sakit lepas tu segar tak ada puasa, lepas tu sakit pula lepas tu mati. Maka orang ni ada masa sihat dia wajib lah bayar fidyah lah. Gitulah lebih kurang. Dah. Dan jikalau berbilang waris, ramailah anak beranak ahli waris ni, dan tiada seorang jua pun daripada keluarga mayat yang berpuasakan daripadanya, hendaklah dibahagi atas mereka itu sekalian mud atas qadar bahagian mereka itu pada warisnya. Kemudian barang siapa kena bahagian daripada mud harus lah dikeluarkannya akan fidyah dan harus dipuasakannya daripadanya, dan hendaklah dijabarkan diganti tak kasurnya jika ada. Tetapi jika ada puasa yang wajib itu sehari itu, maka tidak harus dikerjakan setengahnya dengan fidyah dan setengahnya dengan puasa. Tak boleh lah, dia tak boleh bagi dua dah.
dia boleh bagi tugas lah, tak bagi rata dah. Jadi kita kira satu hari tu temu dah, tak boleh pecah lah. Lepas tu tak bolehnya kalau sehari tu bagi dua dah. Contoh kita kata sehari tu 7 riyal dah. Hak 3 riyal setengah. Puasa setengah ke dengan fidyah setengah tak boleh lah. Dan dengan bayar fidyah setengah dia kena cukup sehari tu untuk sepuasa. Kalau dia puasa untuk sehari je, atau bayar fidyah untuk sehari gitu lah. Tak boleh bagi dua lah. Okey, jikalau mati seorang dan ada atasnya qada sembahyang fardu. Sembahyang fardu pula dah. Atau i'tikaf fardu. Ini nazar i'tikaf. Jadilah dikerjakan sembahyangnya daripadanya. Tak boleh nak sembahyang apa kata macam puasa ni tolong puasa tolong sembahyang ke mak ayah ke apa tak boleh dah. Dan tiada i'tikafnya, tak boleh nak tolong i'tikaf ke mak ayah dah. Dan tiada dikeluarkan daripadanya fidyah. Bayar fidyah pun tak ada dah. Ada kata fidyah sembahyang tak ada dah. Masak kita tak ada fidyah sembahyang ni dah. Bagi itu juga tak adanya apa fidyah sembahyang. Adalah sedekah sembahyang sedekah punya. Tak ada juga dah. Dan tiada memadai yang demikian itu kerana ketiadaan warid yang demikian itu daripada Nabi. Tak warid ni. Tak ada dalil dah daripada Nabi. Bayar fidyah, kita tinggal semaya dia tak ada je. Jangan nak kiyah-kiyah lah. Dan daripada sahabat pun tak ada illa qaul yang muktamad atas mazhab Imam Syafi'i. Ni muktamad ni pendapat yang diterima pakai, yang kuat dah. Tetapi iktikaf ada suatu qaul daripada Syafi'i bahawa sini diiktikafkan daripadanya seperti puasa. Tapi ada juga dah iktikaf, tapi bukan semaya iktikaf ni. Nak tolak iktikaf ke mak ayah tu ada di kalangan ulama mazhab Syafi'i ni kata boleh. Ada ramai kata boleh ada, tapi ada kata boleh. Lepas tu dia kata, dan demikian lagi pada sembahyang ada suatu qaul Syafi'i bahawa disembahyangkan daripadanya sama ada ia berwasiat atau tiada berwasiat telah menghikayatkan akan qaul ini al-Abidi al-Ibnu Ubadi dia. Ibnu Ubadi dah. Qaul Ibnu Ubadi daripada Imam Syafi'i. Ada qaul tu anak murid Imam Syafi'i ni ada satu jalur tu dia kata Imam Syafi'i kata boleh. Semaya tolong semaya ke dia. Dah. Dia kata gitulah, anak murid lain tak ada kata. Sorry, satu jalur anak murid dah. Dan menghikayatkan akan dia yang lainnya daripada Ishaq dan Atha. Ni hal lain lah bagi Imam Syafi'i lah. Nak tabi'in ke apa ni? Kerana ada hadis padanya tapi dhaif. Tapi masalah hadis ada ni, awak hujah ni dhaif sangatlah dhaif ni. Dan menaqal Ibnu Burhan daripada qaul qadim bahawasanya wajib atas wali mayat jika ada ia meninggalkan tarakah, meninggalkan apa? Harta saka ni tak? Mengerjakan sembahyang daripadanya seperti puasa tak? Kalau ada harta tersaka boleh sembahyang dah. Ni pendapat yang syaz yang ganjil lah dalam mazhab kita pun dah. Ni daripada Ibnu Burhan dari qaul qadim dah. Ni anak murid semasa di Mesir lah. Kalau kira kan dia kata ada dah. Tapi anak murid Mesir pun ramai lagi. Imam Ahmad gapo dak. Bukan Mesir apa Iraq dah. Anak murid di Iraq dah qaul qadim ni. Kau jadi ni di Mesir ni. Jadi qaul qadim tak anak murid yang ni sorang je kata gitu dah. Di samping dan demikian lagi ada pada sembahyang suatu wajah yang berpegang atasnya kebanyakan daripada segala sahabat bahawa dikeluarkan daripadanya fidyah bagi tiap-tiap satu sembahyang sunat. Sembahyang satu mud ada satu dia kata wajah, satu pendapat lah. Sebahagian besar ulama dan kalangan muslimin cukup dengan keluar fidyah solat yang diperhitungkan satu mud untuk satu solat. Ada kena ada dah. Tapi tidak muktamad dalam mazhab Syafi'i dah. Dan telah memilih akan qaul yang pertama daripada dua qaul yang dhaif itu. Ini jemaah daripada fuqaha yang muhaqqiqin lagi mutaakhirin. Dah dia lah mutaakhirin ni. Dia lagi daripada Ibn Hajar ni dengan Syekh Ramli ni pasal cerita dah ni pendapat Syekh Ramli dah. Dan telah mengerjakan dia dengan dia Imam Subki akan setengah daripada keluarganya yang mati. Imam Subki ni awal lagi dah. Bal ni Ibn Taimiyah dah. Dia berkata boleh lah.
Tapi tetap syas lagi dah. Apalah dah, kita kira tak payahlah dah. Semaya-semaya ni dia tidak perlu tak perlu diqada, tapi puasa dia boleh diqada oleh anak cucu dia dan boleh untuk bayar fidyah dan utama bayar fidyah dah. Okey, bagi yang kedua pula dah. Jadi kondok lah kita kata boleh tu dah. Kalau ada ustaz kata boleh tu kita kata dengarlah saja, tapi kita tahu dah pendapat dhaif. Kalau dhaif dalam mazhab Syafi'i boleh tolong semaya ke semati ataupun tolong bayar fidyah dah, itu dah. Tapi semaya tu lagi lemah lah. Fidyah ni lemah sikit dah. Nak kuat sekali muktamad kata tak payah dua-dua dah. Bahagian yang kedua wajib. Bahagian kedua pula dah. Wajib fidyah dengan tiada qada atas barang siapa yang tiada puasa puasa Ramadan lah. Jadi tak ada qada lah. Pendapat bahagian kedua ni dia tak boleh qada, dia hanya boleh bayar fidyah sajalah. Atau nazar atau qada ni, atau kafarah kerana uzur yang tiada diharap hilangnya. Seperti ada ia tiada kuasa puasa sebab sangat tua atau sakit ni. Yang tiada diharap sembuhnya dia. Dia orang kan. Tak boleh qada puasa tapi kena bayar fidyah saja. Orang ni tak mati lagi ni. Cerita saat ni bici hak orang mati dah. Orang tak mati lagi dia sakit ni. Ataupun dia tua sangat ni. Tak mati lagi nak puasa betul dia. Nah. Jadi cara dia kata bayar fidyah. Bayar fidyah untuk orang tak boleh puasa ni, tak boleh puasa. Tapi dia tak ada harapan nak sembuh, nak check up puasa dah. Dan wajib dikeluarkan fidyahnya bagi tiap-tiap sehari satu muk lah, kerana firman Allah Taala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tak berpuasa membayar fidyah, iaitu memberikan makan seorang miskin. Cerita tu dah ni orang sakit ke apa, tak ada harapan nak sembuh dah. Jadi dia kena bayar satu muk fidyah satu muk setiap hari ditinggalkan puasa dah. Dan puasa ia dengan masyaqqah, dengan sulit, sahlah puasanya dah. Tapi kali puasa dengan sulit dah. Puasa dia sah juga dah. Boleh nyulu dah puasa pun sah juga. Dan tak perlulah dia bayar fidyah dah. Kalau kali puasa juga tak ada fidyah lah dah. Dan jika tiada kuasa ia memberi fidyah sebab papanya dah miskin sangat, maka gugurlah wajib fidyah daripadanya. Dia miskin sangat nak puasa tu cakap nak bayar fidyah pada pitih dah. Maka gugurlah kewajipan dia. Seperti fitrah. Seperti bayar fitrah lah. Ada wajib bayar, kata wajib kepala apa, per kepala apa. Orang tu miskin sangat dah. Wajib bayar zakat fitrah pun tak wajib dah. Gitulah dah. Inilah yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Inilah pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, kata gitulah. Orang miskin sangat tak boleh bayar dah. Kerana mengikut kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Mazhab, dan dirajihkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah. Sama-sama pakat kuat pendapat ini. Dan Khatib Syarbini dalam Mughni Muhtaj. Bahawa tiada gugur wajib fidyah itu. Terus kat Imam Nawawi je. Jadi Syekh Ibn Hajar Al-Haytami ikut Nawawi ni. Dan dirajihkan oleh Syekh Ramli ni pendapat lain pula lah. Ni pendapat lain dah. Dirajihkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah dan Khatib Syarbini dalam Mughni bahawa tiada gugur wajib fidyah itu sebab papa miskinnya itu hanya adalah ia tertanggung pada zimmahnya dah. Tertanggung pada anak cucu dia ni. Jadi gitulah yang kata gata jua dah pada zimmahnya juga gata anak cucu dia. Dan jika kuasa kemudiannya orang yang tua dan yang sakit itu atas puasa dah, tiadalah qada atas keduanya dah. Jadi dia sakit mula, orang kata tak ada harapan dan tua dah. Tiba-tiba dia sihat mula dah, dia boleh puasa dah. Adakah dia perlu qada orang bayar fidyah ke dia dah? Tak payah dia kata. Dengan muafaqah Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dan Syekh Khatib Syarbini sepakat kata perlu
qada semula tiba-tiba Ishak. Sebab apa kita bayar fidyah ni? Kita anggap ni payah dah. Tak ada harapan mana nak sembuh. Tak ada harapan mana nak hilang ketua dia tu. Nah. Tiba sungguh-sungguh poin muda dah payah lah dia jaga jadi. Tiba-tiba jadi sungguh. Maka dia tidak wajib kita bayar dah fidyah ke dia dah. Dan dia pun kita tak mampu bukan sengaja dah. Dia tak puasa tu kita tak mampu dah. Dari kerana fidyah itu wajib atas keduanya pada mula-mula pertama, maka memadailah baik fidyah itu daripadanya. Padanya fidyah lah. Persalahan orang yang maghdub, yang kuasa ia pergi haji. Orang ma'dub ni orang yang tercapai syarat wajib haji dah. Nah. Namun ia tak pergi haji lah. Yang kuasa ia pergi haji kemudian dihajikan daripadanya, dia sebenarnya mampu pergi haji tapi tak pergi haji dah. Kemudian dihajikan daripadanya seperti yang lagi akan datang kenyataannya pada kitab Al-Hajj. Jadi orang siapa syarat wajib haji namun tak pergi haji yang akhirnya meninggal, maka wajib dihajikan. Seperti yang kita bincang dah lah dalam bab haji akan datang dah. Kita akan bincang lepas ni lah. Habis itu dah. Tarik yang kedua dah. Perkara yang kedua, jalan perbincangan yang kedua. Dah. 3 perkara dah yang sebab wajib bayar fidyah ni. Yang kedua sebab dia daripada segala tarik yang wajib, segala perkara yang wajib fidyah luput fadilah waktu, maka iaitu pada 2 bahagi. 2 perkara pula dah. Ada 2 perkara pecah ni. Pertama, perempuan yang bunting dan yang menyusukan kanak-kanak yang tiada ia mutahayyirah. Dah, tak pening dah, tak bengong dah. Bila berbuka keduanya kerana takut atas kanak-kanak. Dia bukan masalah tu, dia takut anak-kanak tu, baby tu masalah ni. Daripada gugur atau kurang air susunya nah. Maka jadi mudaratlah ia dengan mudarat yang mengharuskan tayammum dah. Macam tayammum lah. Dia buat misalnya lah, padahal bukan tayammum dah, tapi nak buatnya maksudnya kesukaran tu macam orang tak ada coba ya dah. Jadi masyakkah selita baru dah boleh tayammum. Begitu juga orang ni baru boleh tinggal puasa kerana dia ada masyakkah selita, kesihatan baby ke, atau takut kering susu dia ke, ataupun kesihatan ibu lah, gitulah. Dan kalau kedua, dan jika keduanya itu sakit atau musafir, atau ada yang menyusukan anak orang lain dengan mengambil upah, atau dengan kerana Allah Ta'ala sekalipun, maka wajib atas keduanya fidyah serta qada. Kena bayar fidyah kata, kena qada kata. Kerana ayat itu, ayat yang tersebut itu dah. Berdasarkan ayat itu kena fidyah kata, kena qada puasa juga dah. Dia kata gitulah. Ini pendapat mazhab kita kan. Bayar fidyah pun wajib, qada puasa pun wajib dah. Ada mazhab lain dia kata salah satu je dah. Tak apalah, kita kira mazhab kita ni kena buat dua-dua. Kalau ibu nyusu, diusingkan anak baby dah. Jadi using tu bukan kerana dia kena baby. Jadi dia kena puasa qada tu untuk diri dia sendiri, dan kena pada fidyah tu kerana sebab baby. Gitulah pendapat mazhab kita lah. Adapun jika ada ia menyusukan itu mutahayyirah, dah, maka tiada wajib atasnya fidyah kerana syak itu pun jika berbuka ia 16 hari. Hanya tina bengong tak tahu hari hid dia bila dah mutahayyirah. Dia 16 hari dah dia berbuka atau kurang, maka jika berbuka ia lebih daripadanya, wajiblah atasnya fidyah daripadanya lebih daripada 15 hari tu dah. Dia kena 16 tu kena tu lah. Jadi kena puasa lah dah. Lepas tu kena bayar fidyah lah. Dah. Hak yang pening-pening dia. Hak lain tu kena ganti puasa dah. Lepas tu kena bayar fidyah kita dah. Ini jaga berlaku lah dah. Kira orang yang pening. Rutinnya tak tahu hari dia hak mana sebenarnya. Bermula berbuka bagi yang bunting, yang hamil lah dah. Dan yang menyusukan itu harus. Jadi boleh buka dia, puasa dia. Tetapi wajib buka jika takut keduanya atas kebinasaan kanak-kanak. Kalau sampai ke bahaya baby ketika puasa, wajib lah dia. Pada anak dia tu lah. Tetapi tempatnya pada yang menyusukan dengan mengambil upah
atau dengan kerana Allah jika tiada diperoleh perempuan yang lain yang menyusukan. Kalau boleh cari dulu orang lain ni lah. Perempuan lain kalau berupuh. Dah, kalau boleh berupuh ada pitih ke apalah. Kalau tak jumpa tu baru tinggal puasa dah. Dan tiada berbilang fidyah sebab berbilang kanak-kanak dah. Dia bukan kanak-kanak kalau dua baby anak kembar ke apa so dah kira dah. Yang disusukan bersalahan dengan akikah. Akikah ni seekor untuk seorang anak atau dua ekor anak lelaki dah. Kalau dua orang kembar dua orang 4 ekor dah ataupun 2 ekor kalau anak tin dah. Dan jika ada yang bunting hamil dah dan yang menyusukan itu sakit atau ada keduanya itu musafir, maka berbuka keduanya dengan niat tarakhus. Dah. Kita ambil rukhsah lah. Buka tu ambil rukhsah ke puasa ni kalau musafir dia ada rukhsah untuk tak puasa lah. Itu yang ambil rukhsah tu tarakhus ni. Ambil rukhsah. Kerana sakit atau safar tu tiada kerana takut akan mudarat kanak-kanak dah. Jadi kalau dia tengah musafir tak usah nak ambil kes nak cari baby walaupun memang ada kes baby tu tetapi kita nak ambil rukhsah puasa boleh buka puasa ketika musafir dan ketika gapo ni sakit lah dah. Dah kalau yang sakit ataupun musafir. Kalau sakit pun kes sakit lah dia tak puasa tu sebab sakit dah. Bukan sebab baby dah. Jadi dia tu kena pada puasa sajalah. Dah tak perlu dia kena bayar 2 video kata puasa saja dah. Pasal dia tu dia sakit. Baik kerana sakit atau kerana musafir. Nah, itulah. Tiada kerana takut akan mudaratkan kanak-kanak atau dengan niat tarakhus ambil rukhsah kerana kedua-duanya musafir pun ya sakit pun ya dah. Yakni kerana sakit atau safar sekaligus dah. Dan kerana takut akan mudarat kanak-kanak atau tiada dikosaknya akan suatu daripada keduanya dah. Maka tiadalah wajib fidyah atas keduanya. Tak wajib dah aku dah. Tak kosak sama sekali tak dia kira wajib bayar wajib qada puasa sajalah tak wajib bayar fidyah. Jadi itulah perbahasan panjang juga kita tengok pun detail dah. Ada benda yang boleh mudah untuk menghilangkan kewajipan fidyah sekadar puasa ganti puasa saja dah. Bersalahan berbezalah. Bersalahan jika berbuka keduanya dengan niat tarakhus. Dengan niat ambil rukhsah lah kerana takut akan mudarat kanak-kanak. Jua, tiada kerana sakit atau safar maka wajiblah fidyah atas keduanya dah. Dah. Jadi ambil rukhsah, boleh tinggal puasa tu. Okey bukan kerana musafir, bukan kerana sakit tapi kerana anak budak kecil, maka kerana takut baby tu lapar ke apa tak ada susu. Maka wajib bayar fidyah lah kata dia. Kena bayar fidyah dah. Seperti yang telah terdahulu kenyataannya kita sebut dah lah. Maka keluar dengan kata-kata takut kanak-kanak barang yang jikalau berbuka yang bunting yang hamil tu dan yang menyusukan kerana takut atas mudarat diri keduanya dan jikalau serta takut akan mudarat kanak-kanak sekalipun maka tiadalah wajib fidyah atas keduanya. Maka iaitu seperti sakit yang diharap sembuhnya. Jadi kalau dia tu buka tu dengan yang ambil rukhsah kerana takut mudarat anak dah. Bukan kerana sakit dah. Dan tidak boleh kerana musafir maka wajiblah bayar fidyah dah. Cerita dah lah sebelum ni dah. Lepas tu kalau beza daripada kata takut tu kepada kesihatan anaknya. Tapi dia ni takut pada kesihatan diri sendiri sebab dia menyusu ni kering tubuh badan dia dah. Bukan masalah baby ni dah. Susu ada dia jadi kering pula. Sekalipun juga disertai takut pada kesihatan anaknya maka keduanya tidak boleh membayar fidyah tapi wajib qada dah. Wajib qada lah. Jadi kiaskan dengan orang sakit yang masih diharapkan sembahyang. Jadi qada sajalah. Gitulah gitu dah.
Okey, yang kedua dah dalam bab perkara yang kedua. Perkara kedua ni pecah lagi dua bahagian. Ni bab pertama kita pecah bahagian kedua pula dah. Wajib fidyah serta qada berserta yang barang siapa yang berbuka kerana melepaskan adami maksum. Apa ada maksum? Dah. Wajib bayar fidyah. Dan wajib qada bagi siapa yang berbuka kerana menyelamatkan jiwa manusia. Ya, nak selamat jiwa manusia dah. Atau haiwan yang muhtaram, ataupun kerana haiwan yang dihormati dah. Jiwa manusia yang dihormati darahnya, atau haiwan yang dihormati darahnya yang hampir binasa. Kena selamat natai ke manusia yang dihormati tu hampir akan binasa dirinya, atau anggotanya, atau manfaat anggotanya sebab lemas, atau lemas di air, atau dianiaya oleh orang yang tidak dapat diselamatkan melainkan dengan berbuka dah. Bukan dia nak selamat orang lemah dalam sungai ke apa, tertelai hai ke apa, dia boleh buka lah. Dan bukan pula perempuan yang ragu-ragu terhadap bilangan puasa yang tertinggal. Ini panggil mutahayyirah saatnya lah. Kalau mutahayyirah ni lain perbincangan yang kita bincang sebelum ni lah. Dan tiada ada ia sakit atau musafir sama ada adami yang diselamatkan, yang dilepaskan itu merdeka atau hamba sahaya, dan sama ada hamba sahaya itu milik baginya atau milik orang lain deh. Dia tak kira siapa yang selamat atau hamba orang lain suka sakat kau bidik hamba milik dia kau lain pun. Kalau kes nak selamat nyawa orang itu, siapa yang kena batal puasa, maka dia boleh batal puasa. Gitulah, dia kira boleh lah puasa lepas ni dah. Jadi kena fidyah tu dia kata. Wajib fidyah dan wajib qada dah. Dua-dua kena bayar dah. Nanti ada perbahasa lah. Ada setengah tu tak setuju lah. Ada dalil dari segi amalan sahabat juga ni, ada dalil juga lah. Tapi nak yabuinya ada setengah tu nama dia kira orang ada masalah. Ada puasa saja. Orang ada dua masalah. Masalah dia, masalah anak ke masalah orang lain kan. Tak ada. Kena dua kali pula dah. Jadi nusah ke lah. Tak apalah, kita baca dulu lah. Kita nak ngaji pendapat lain tu, kita ngaji semula lah. Nak pilih pendapat lain tak? Kita wajib kitab ni dulu dah. Alhamdulillah. Dan demikian lagi haiwan yang muhtaram, yang dihormati lah, yang kita jaga kehormati darah dia tu. Yang lain daripada anami itu sama ada ia baginya atau bagi lainnya, orang lain punya atau milik dia dah. Tak selamat lembu, lemah ke apa dah. Maka keluar dengan kata haiwan, iaitu melepaskan harta yang tiada baginya roh. Maka tiada wajib fidyah atas jika ada harta itu miliknya dah. Jadi selamat benda bernyawa kita cerita ni kena ada fidyah dan kena ada qada dah. Tapi kalau dia nak selamat harta dia, dan harta dia jatuh dalam sungai, dia pun berenang masuk dalam sungai, terbatal puasa dia ni. Jadi dia kena qada saja, tak perlu dibayar fidyah lah. Adapun jika ada yang melepaskan itu perempuan yang mutahayyirah, atau ada ia sakit atau musafir, maka berlaku pada sekalian mereka itu di sini segala tafsir mereka itu yang telah tersebut pada yang menyusukan dan yang bunting. Serupa tadi. Maksudnya lepas yang wajib qada sajalah. Kita selamatkan orang tu lemah, tak bunting. Dia tu ada masalah atau sakit dan sebagainya. Jadi dia atau musafir, kita selamatkan orang musafir dan lemah. Jadi dia tu tak wajib dia puasa dia. Jadi kita pun hanya perlu qada saja, tak perlulah kita bayar fidyah. Gitulah perbahasanya. Itu bahagian yang bahagian yang kedua lah. Bahagian ketiga pula dah. Tarik yang ketiga dah. Perkara yang ketiga lah. Mentakhirkan qada, maka wajib fidyah bagi tiap-tiap sehari satu mud atas barang siapa yang mentakhirkan qada Ramadan hingga masuk Ramadan yang lain dengan tiada uzur. Seperti dapat akan dia mengqada dia dalam tahun itu juga sebab sunyi ia daripada sakit dan safar sekira-kira ada masa meluluskan pengerjakan qada. Ni cerita orang yang
siapa-siapa tu dia sepatutnya qada tahun ni dah. Dia tak puasa qada Ramadan tahun ni. Dia sepatutnya puasa lah antara Ramadan dia tinggal tu dengan Ramadan tahun depan. Dekat Syaban ke puasa gantilah qada je, tiba-tiba tak qada juga. Siapa ke Ramadan tahun depan dah. Maka mengikut mazhab kita ni dia kena bayar fidyah dah. Bayar denda dah, macam bayar denda dah. Sedangkan dia ada masa sihat dah, masa sihat dah. Kalau tak ada masa sihat, straight sakit, lah, tak ada lah. Cerita ni ada masa sihat dah. Sepatutnya dia qada saja dah. Dia kena qada saja dah, tapi kena qada dengan bayar fidyah lah. Siapa dua kalau dia ada kesempatan masa sihat ni. Kerana hadis yang dhaif menguatkan dia fatwa 6 orang daripada segala sahabat Rasulullah SAW. Ada fatwa sahabatnya orang ni. Dan lagi kerana derhaka ia dengan haram sengaja mentakhirkan dia pada ketika itu. Jadi dosa lah dia pelewat lagi dah. Sepatutnya kena qada, ada masa sihat dah. Dia ada pendapat sahabat kata ni orang dah. Walaupun hadisnya hadis dhaif, tapi ada pak oleh sahabat pakar, pak hujah. Jadi kita tengok fatwa sahabat ni besar ni. Ni kerana tak ada uzur, tiba-tiba dia tak qada selalu dah. Jadi kecuali dah. Cuma ada bahan pun ada kata berganda-ganda pula dah. Tak ada pet tak qada, tak ada pet tak qada. Darak dah. Tapi dalam hadis ada pendapat sahabat ke apa pun tak ada sebut tu gandaan dah. Soalan sekali ya denda dah. Tak ada sebut berkali pula, tak ada pet, tak qada hak tahun lepas, 2 tahun lepas, darak 2. Kalau 3 tahun tu tinggal tarak 3, tak ada cerita dari hadis-hadis. Dan dari pendapat pun tak ada cerita sahabat kata gitu dah. Adapun jika ditakhirkannya akan dia dengan uzur. Dia tak qada tu sebab ada uzur sakit. Seperti bahawa berkekalan ia sakit atau musafir atau bunting hamil atau menyusukan daripada Ramadan itu hingga masuk Ramadan tahun yang lain pula. Atau ditakhirkannya akan dia kerana jahil, akan haramnya dah, tak tahu dia jahil dah. Atau kerana lupa dah, tak ingat langsung. Atau dipaksa orang akan dia dah, tak boleh puasa dah. Maka tiadalah wajib atasnya fidyah. Tak wajib bayar fidyah, pada puasa sajalah. Sebab takhir itu selama ada lagi kekal uzurnya dah. Jadi orang yang uzur berkekalan uzur dia sampai Ramadan tahun depan, jadi dia tak wajib bayar fidyah dah. Ya, kalau dia wajib lepas ni qada saja dah. Dan jikalau berkekalan ia berapa tahun sekalipun kerana mentakhirkan puasa itu harus pada ada sebab uzur, maka mentakhirkan dia pada qada sebab uzur terlebih utama harusnya. Jadi kalau kita kena uzur ni kita boleh tinggal puasa. Tambah-tambah lagi orang yang nak qada dah. Nak qada dia uzur, qada pula dia uzur masalah. Jadi dia lebih utamalah diberi kemaafan untuk dia tak bayar, tak qada selalu. Tangguh pun biarlah, maka ada uzur sungguh dah. Dan berbinglah pada takhir melewatkan itu sebab berbilang-bilang tahun. Umpamanya jika ditakhirkannya qada puasa sehari hingga 4 tahun, maka wajib atasnya 4 muk. Inilah pendapat mazhab kita. Ya ikihlah dari segi pendapat sahabat. Tak ada ayat banyak kali, sekali je dah kena bayar dah. 4 tahun pun sekali bayar. Hak ni dia cerita kalau 4 tahun tinggal 4 muk dah. Darat 4 dah. Dan jika ditakhirkan qada puasa 30 hari hingga akhir tahun, wajib atasnya 120 muk. Inilah hukumnya jika ada hidup. Hidup lagi lah. Dan jika ada ia mati, maka jika tiada dipuasakan oleh kerabatnya daripadanya, hendaklah dikeluarkan daripada tarakahnya harta sakanya bagi tiap-tiap sehari 2 muk. 1 muk kerana puasa yang luput, 1 muk kerana takhirkannya. Maka jika ditakhirkan qada sehari hingga 4 tahun umpamanya, hendaklah dikeluarkan daripada tarakahnya harta saka dia 5 muk. Kalau 4 tahun tinggal kena bayar 5 muk, dia kata dah. 4 tahun tinggal dah. Dan jika ditakhirkan qada puasa 30 hari hingga 4 tahun, maka hendaklah dikeluarkan daripada tarakahnya daripada harta saka dia 150 dah. 350. Tinggal 4 tahun dah. 4 tahun tinggal dah. 150 yang dimakalah dikiaskan atas yang lain daripada itu. Ni cerita ni kiyas lah. Dari segi dalil jelas tak ada. Sahabat pun fatwa sahabat pun ada cerita-cerita sebelum ni, dia tak ada ayat pengganda. Dia hanya ayat sekali je dah. Tak apalah. Syahadat adalah tempat memberikan sekalian fidyah itu segala fakir dan miskin. Jadi dia bukan asnah zakat ni tak. Dia hanya orang fakir miskin sahaja yang berhak terima fidyah dah.
Segala fakir dan miskin juga. Tiada yang lain daripada segala mustahak zakat. Dan kita kira orang fisabilillah lah, pergi laga apa dah. Tak boleh lah. Kerana firman Allah Ta'ala tu'amu miskin, maka masuk pada miskin itu fakir, kerana ia terjahat halnya lebih teruk lah, lebih miskin daripada orang miskin, orang fakir ni. Terjahat teruk lah halnya daripada miskin, maka adalah fakir itu terlebih utama diberi makan lah, memberi dia daripada miskin, dan harus memberikan sekalian mud itu bagi seorang fakir, atau miskin dan tiada harus memberikan satu mud bagi dua orang. Tak boleh semut tu sorry dah. Kerana yang satu mud itu satu fidyah yang sempurna dah. Tak boleh bagi dua. Dan sebenarnya Allah Ta'ala mewajibkan memberikan satu fidyah yang sempurna bagi seorang, maka tiada harus memberikan yang kurang daripada satu fidyah baginya dah. Tetapi harus memberikan dua fidyah bagi seorang, seperti harus memberikan dua zakat bagi seorang, dan hanya sahaja wajib memberikan segantang fitrah kepada 22 orang, iaitu 3 orang daripada tiap-tiap sonaf zakat yang 7 dah. Dan amil kerana bahasanya ia zakat yang mustaqil, dan iaitu dengan nas wajib memberikan dia bagi sekalian mereka itu, seperti seperkara lagi ta'alluq tamak sekalian mustahak dengan dia terlebih keras. Jadi kita cerita panjang-panjang pun. Jadi satu muk tu satu fidyah lengkap lah. Tapi kalau orang dua fidyah kepada seorang dah. Contohnya seorang miskin tu kita beri untuk makan 2 hari ke dua fidyah dah, 2 muk dah. 2 gatai berah ke apa kita kata dah. Seperti boleh lah kata dah. Serupa lah. Hanya wajib berikan zakat fitrah yang segantang pada 22 orang. Sekatai tu cukup 22 orang kata. Setiap mustahak sebanyak 3 orang. Dan seorang amil kerana zakat itu berdiri sendiri dan melalui nas, letakkan wajib memberikan pada semua mustahak. Tapi kalau zakat boleh beri lah, bagi dah. Tapi zakat fitrah tu dah, tapi cerita ni zakat fitrah ni khilaf juga. Ada kata fakir miskin saja dah. Temu mazhab kita ni boleh bagi lapar dah. Tapi mazhab lain kata untuk fakir miskin juga. Zakat fitrah ni zakat makan ni untuk fakir miskin yang perlu lah. Jadi fidyah tu kita kira boleh lah, tapi tak boleh pecah. Kalau sepatutnya dia boleh 7 riyal, dia bagi 3 setengah tak boleh. Kalau 7 riyal cukup dah. Nilai dia macam kita bayar zakat fitrah lah, satu muk ni lah. Tu nilai dia dah. Ada lagi bahannya, iaitu sama dengan nasi buku dah. Nasi buku dah. Tapi nilai dia biarlah kita kira sama dengan harga 7 riyal lah, kalau boleh ya. Baru boleh nak kira-kira dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.